Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita bersama Cikgu Zam untuk kelas PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk darab nilai wang. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Cikgu harapkan semuanya dah siap sedia untuk kelas matematik kita yang seterusnya. Okey, sebagaimana yang cikgu maklumkan tadi, jawapan untuk latihan hari Isnin cikgu dah masukkan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi mohon untuk semak nanti ya. Baik, untuk hari ini kita akan sambung dengan tajuk seterusnya iaitu darab nilai wang. Baik, standard pembelajaran kita hari ini 3.1.3 menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor hingga 2 digit, 100, 1000 dan hasil darabnya hingga 1 juta ringgit. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 95 dan 96. Okey, kita tengok dahulu contoh yang diberi dalam buku teks tu. Okey, contoh yang pertama tu di mana ada seorang lelaki dia nak membeli motosikal tu. Okey, yang mana dia tengah bercakap dengan jurujual tu. Jurujual cakap, kita telah menjual 20 buah motosikal ini dalam tempoh setahun. Ini motor superbike ni kan. Motor apa tak tahulah tu. Yang mana harganya RM42,970. Okey. Kira jumlah nilai jualan untuk 20 buah motosikal berkuasa tinggi itu. Jadi sudah tentulah kena darab. Okey, kena darabkan. Kalau kamu tengok cara yang pertama tu, cuba tengok cara yang pertama yang dia buat tu. Dia menggunakan bentuk lazim tetapi pendek saja. Tak sama macam kita darab 2 digit macam biasa. Kenapa? Cuba tengok di mana dia letak sifar tu. Sifar dia letak di belakang ni kan. Sifar ni. Ni sifar ni. Dia sifar tu dia letakkan di belakang macam tu dan dia darabkan RM42,970 dengan 2. Okey, dia darab, dapat jawapan dan tambah je sifar yang belakang. Okey, dapatlah dia punya jawapan. Ini adalah salah jalan ringkas, jalan cara cepatlah untuk kita dapatkan jawapan sekiranya darab dengan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 250. Yang mana ada sifar di belakang saja kita boleh buat. Macam ni. Cuma untuk 250-nya dia akan sedikit berbeza lah. Sebab dia dah melibatkan 3 digit ni kan. Okay. Kalau 100 okey lagi. 100. Kalau 100 kita tak perlu buat macam ni pun. Kita guna kaedah lain, guna cara lain kan. Kalau melibatkan 30, 40 dan sehingga 90 ni, boleh gunakan cara 1 sebagaimana yang ditunjukkan ni. Okey? Untuk cara 2, cikgu rasa tak perlulah kita ikut cara 2 ni. Kalau kamu tengok boleh faham ke? Pening. Boleh. Boleh kan? Ada yang faham ke? Ada yang faham dan ada yang tak berapa faham, ada yang langsung tak faham ke? Mungkin ada. Jadi cikgu pun tak galakkan kamu gunakan kaedah ni sebab dia macam melambatkan kamu pula kan. Kenapa kita nak guna cara yang ini? Cara yang mungkin lebih memeningkan sedangkan kita dah tahu cara yang lebih senang. Okey. Seterusnya nombor 2. Contoh yang kedua tu dia bagi darab dengan 10. Bila darab dengan 10 sama juga dia gunakan kaedah gerakkan titik ataupun kaedah lompat lah. Okey, kalau kamu boleh tengok ni nampak ada dia buat anak panah lompat satu tempat ataupun satu tempat yang mana sebab darab dengan 10 yang mana ada satu sifar saja. Jadi jawapannya akan dapat sebagaimana yang ditunjukkan ni lah. Okey. Untuk nombor 3 darab 100 sama juga guna kaedah lompat. Okey, kaedah gerakkan titik. Begitu juga dengan darab 1000. Di mana dia berhenti, di situlah letaknya titik. Okey? Di mana anak panah tu berhenti, di situlah kedudukan
titik. Okey, jadi pastikan ingat tu. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat, darab dengan 2 digit. Nilai wang didarabkan dengan 2 digit. Kalau kat sini 79. Apa yang digunakan? Dia gunakan bentuk lazim lah. Cara yang pertama bentuk lazim macam biasa. Untuk cara yang kedua, ini pun cikgu pun tak pernah ajar ni. Dia cara macam ni. Kalau ikutkan diberi sebenarnya 79. Lepas tu dia jadikan 80 tolak 1 pula. Jadi cikgu rasa pun tak perlulah kita gunakan kaedah ni. Sebab kalau kamu tengok, 2 kali kerja pula. Pertama kena darab, lepas tu kena tolak pula. 2 kali. Betul? Jadi ia sedikit melambatkan masa untuk kamu dapatkan jawapan. Jadi tak perlulah kita gunakan cara yang kedua ni. Kadang untuk pengetahuan boleh. Ini cara yang lain rupanya. Okey. Untuk contoh yang kelima, dia gunakan bentuk lazim lah. Okey, bentuk lazim cara biasa. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan beberapa contoh. Okey, beberapa contoh. Okey, yang pertama kita tengok dahulu nilai wang didarabkan dengan 10. Okey, sebenarnya kalau tak perlu tunjuk pun tak apa sebab mungkin cikgu rasa ramai yang dah tahu macam mana cara nak selesaikan, tetapi ada baiknya cikgu tunjukkan jugalah. Mungkin ada lagi kawan yang tak berapa faham lagi cara nak lompat ni. Baik. Sebagaimana yang kamu dah belajar sebelum ni, bila melibatkan darab 10, okay, kita gunakan kaedah lompat ataupun gerakan titik. Operasi darab lompat ke kanan mengikut bilangan sifar. Jadi di sini kita bermula dari titik lah. Nak lompat mula dari titik, bermula dari sini, kita lompat 1 kali dan sekarang titik berada di sini. Okey, jadi jawapannya ialah, jangan lupa RM. Ada yang lupa tulis RM latihan sebelum ni. 5, 6, 7, 3, 2, 4, titik 5. Adakah kita biarkan jawapannya macam ni? Apa yang perlu ditambah? Kena tambah sifar belakang. Ya, tambah sifar di belakang. Sebab sen dia punya digitnya adalah 2. Okay, sen mesti 2 digit . Pastikan di belakangnya, di belakang sini 2 digit. Ni, 1, 2. Jadi kalau tak ada apa-apa ni, kamu tambah je lah sifar. Jadi jawapannya ialah RM567,324.50. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, tak ada. Semua jelas. Okey, bagus. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua, darab 100. Kalau tadi darab 10, sekarang darab 100. Sama juga kaedah lompat. Cuma yang ini kita lompat berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1, 2. Jadi bermula dari titik 1, 2. Okey, sekarang titik berada di sini. Okey, jadi jawapannya ialah RM 1, 5, sifar, 9, 6, sifar. Sama ada kamu nak letakkan titik sifar ataupun nak tulis tanpa sen pun tak apa. Ringgit saja. 1, 5, sifar, 9, 6, sifar pun boleh. Mana-mana pun diterima. Yang penting nilainya samalah. Jangan nilai tak sama pula. Okey, contoh yang ketiga. Sama juga mendarab dengan 1000. Sama juga kaedahnya. Mendarab dengan 1000, cuma bila darab 1000 lompat berapa kali? 3. Ya, 3 kali . 3 kali. Okey, jadi masih lagi ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi bermula dari titik 1, 2, 3. Okey, tempat tak ada apa-apa ni kita tambahkan sifar, ya. Jadi 8, 3, 2, 7, 4 sifar. Jadi jawapannya ialah RM832,740. Sama juga macam tadilah.
Kalau nak tambah sifar-sifar ke ataupun nak tulis ringgit saja pun boleh. 83274 sifar. Mana-mana saja. Okey, rasanya untuk 3 contoh pertama semuanya jelas, tak ada masalah. Okey, untuk seterusnya kita nak tengok darab dengan satu digit nombor bulat. Okey, ini soalannya 6 didarabkan dengan RM27,839. Okey. Sebagaimana yang kamu dah tahu, untuk operasi darab, apa kaedah yang kita boleh guna? Apa kaedah yang kita boleh guna? Betul Azim lagi? Tangga. Tangga lagi? Apa tu? Lattice. Ya, lattice. 3 kaedah tu lah yang cikgu ajar. Yang kamu boleh pilih. Sebenarnya ada kaedah lain lagi. Tapi yang cikgu ajar hanya 3 kaedah tu lah. Okey. Jadi untuk darab dengan satu digit, rasanya kalau nak gunakan bentuk lazim, tak ada masalah. Nak gunakan bentuk lazim, tak ada masalah. Jadi untuk contoh yang pertama, cikgu tunjukkan kaedah bentuk lazim. 27,839. 27,839 didarabkan dengan 6. Okey, sebab kita akan terus dapat jawapan. Okey. Darab satu digit. Okey, jadi di sini beri 6. Jadi sifar 6 lah. 9 darab 6, 54. 3 darab 6, berapa? Berapa 3 darab 6? 18. Tambah dengan 5. Lambat. 23. 8 darab 6. 48. Tambah 2. 50. 50. 7 darab 6. 42. 42. Tambah 5. 47. 2 darab 6. 12. Tambah dengan 4. 16. Okey, jadi dapatlah jawapannya. Saya nak. Saya. Siapa tu? Suhaib. Suhaib, cepat Suhaib. 167,034 ringgit. Bagus Suhaib. Itulah sebutan yang betul bagi nilai wang ataupun jawapan yang tertera ni kan. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh yang seterusnya melibatkan 2 digit. Okey, melibatkan 2 digit. Okey, untuk contoh yang keempat tadi, bila mendarat satu digit sebenarnya kamu bukan bermaksud cikgu nak kamu gunakan bentuk lazim sahaja. Sebenarnya kamu boleh gunakan kaedah lain jugalah. Bolehlah, tak ada masalah. Nak guna lattice ataupun tangga boleh, tak ada masalah. Terpulang pada masing-masing lah. Mengikut keselesaan masing-masing. Kaedah mana yang kamu rasa kamu selesa dengan kaedah tu, yang kamu rasa senang. Yang memudahkan kamu dapat jawapan. Okey, untuk contoh yang kelima. Diberi soalannya 42 darabkan dengan 15,719 ringgit. Cuma beza kali ini adalah 2 digit lah. Okey, contoh yang kelima ni, kamu nak cikgu tunjukkan kaedah mana? Antara 2 saja, lattice ataupun tangga? Tangga, okey. Nampaknya tangga menjadi pilihan, jadi sama-sama kita naik turun tangga. Alright, yang pertama kita kira bilangan digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jadi kita lukiskan 5 anak tangga lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tangga cikgu ada sedikit bengkok tu, biasalah kan. Bila tak guna pembaris. Okey. Pertama sekali kita darabkan dahulu dengan 4. Darabkan dengan 4 dahulu. Okey, cikgu guna warna apa ya sini ya? Hijau lah. 1 darab 4. 4. Sifar 4. Yes. 5 darab 4. 5 darab 4, 20. Ya. 7 darab 4. 28. Yes, 28. 1 darab 4.
Sifar 4. Okey, sifar 4. 9 darab 4. 36. Yes, 36. Okey, baguslah. Siapa ingat sifir dia laju. Okey, seterusnya cikgu guna warna biru pula dan kita nak darabkan dengan 2. Sama juga bermula dari 1. 1 darab 2. Sifar 2. Di mana nak tulisnya? Kat mana nak tulis? Atas sekali. Atas sekali ya. Atas sekali. Sifar 2. Seterusnya 5 darab 2. 10. 7 darab 2. 14. 1 darab 2. 2. Sifar 2. 9 darab 2. 18. 18. Okey, seterusnya kita tambahkanlah. Okey, tambah. Tambah. Baik, sini jadi 8. 2, 1, 6. Berapa? 9. 9. 4, 4, 3. 11. 11. Okey, 1 ke sebelah. 8, 1, 1. 10. 10. Naik atas. 1, 2, 1, 2. 6. 7. 6. Jangan tersilap. 4 dengan 2. 6. Okey, dan di sini sifar lah. Nak tulis pun boleh. Okey, jadi jangan lupa RM di depan. Tolong ya. Jangan lupa tulis RM pada jalan kerja ataupun jawapan akhir. Ini adalah nilai wang. Okey, jadi jawapannya. Apa ni yang nak cikgu nak suruh sebut ni? Saya. Daris. Jarang-jarang Daris minta ni. Okey, Daris. Sebutkan. 960,158 Okey, bagus Daris. Sebab dia yakin dia betul, dia pun volunteer nak jawab. Okey, betul lah tu. Okey, RM660,198. Okey. Jadi cikgu rasa cukup saja itu contoh untuk hari ini, 5 contoh. Okey, yang pertama darab dengan 10, yang kedua darab dengan 100, yang ketiga darab dengan 1000, yang keempat darab dengan 1 digit, yang kelima darab dengan 2 digit. Okey, ada sebarang soalan sebelum cikgu bagi latihan untuk kamu buat? Tak ada. Ada, semua jelas. Okey, bagus. Jadi untuk latihan hari ini, kamu tengok buku teks muka surat 96. Buka buku teks muka surat 96. Sudah ya? Kira cepat ke cikgu? Ya, kira cepat. Dia kat bawah tu. Nampak? Nampak? Okey. Gunakan hari ni MT1. MT1. Hari Isnin dah MT2 kan? Hari ni guna MT1. Dan nombor soalan mana? Kalau tengok sini ada 1, nombor 2 kat sebelah kiri tu. Dan nombor 3 sebelah kanan balik. Okey, 1, 2, 3 tapi cikgu nak kamu buat. Soalan nombor 1 semua. Nombor 1 ni sekejap saja. A, B, C. Dan nombor 3. Nombor 3 A dan juga B. Nombor 1 A, B, C. Nombor 3 A, B. Kalau nak buat semua pun lagi bagus. 2 tak ada. Nombor 2 tak ada. Nombor maksud tak payah buat lah. Kalau nak buat, tak ada masalah, lagi bagus. Tu saja. Okey. Siapa yang rasa latihan cikgu bagi tu sikit sangat, tak cukup, dialu-alukan untuk jawab semua soalan. Okey. Ada kawan yang memang macam tu. Dia suka buat latihan banyak-banyak. Baguslah untuk dia. Okay, teruskan siapa yang selalu buat jawab semua latihan yang soalan yang diberi tu. Jadi teruskanlah. Okay, rasanya kalau tak ada apa-apa masalah, cikgu akan tamatkan kita punya kelas sampai di sini. Lepas ni kamu akan rehat dan selepas rehat kamu buat latihan lah. Okay, ataupun nak terus buat lepas ni pun terpulanglah, ikut ke lapangan masing-masing lah. Yang penting siapkan
waktu matematik jangan tangguh-tangguh, jangan apa. Kalau sekarang ni memang ada masa untuk buat sekarang. Jadi cukup setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir hari ini dan kita jumpa lagi insya-Allah hari Isnin depan untuk matematik lah. Untuk matematik hari Isnin depan. Jadi bye bye semua.